mana nak kenal barang-barang fake ataupun yang orang pakai term OEM, okey, ataupun ada yang setengah orang ada salah guna pakai term replika. Okey, lepas tu kita nak tahu apa kesan dia, apa kesan pakai barang yang tak original. Nama saya Ilyas Mohsin. Saya berumur 28 tahun. Okay, kat sini ada saya, One Cycling Industry. Saya personally raya basikal baru lagi dalam 10 tahun. How to tell a fake cycling product. Okey, ataupun bahasa mudahnya macam mana kita nak kenal barang basikal yang fake, yang tak original. Okey, so basically hari ni kita nak cakap pasal 3 yang major dalam basikal yang fake. Yang satu paling utama, frame, body. Okey, lepas tu kita cakap pasal reset rim. Lepas tu kita cakap pasal helmet. Okey, so ni kita ada satu contoh frame set basikal stock F3. Macam mana kita nak tahu sama ada frame ni ori ke tak ori? Ada banyak brand kat luar sana, ada certain brand yang sangat-sangat famous dengan frame yang fake ni. Ada yang boleh jumpa online, ada yang boleh jumpa dekat kedai basikal pun ada yang jual. So first thing yang kita nak tengok dia punya finishing dia. So in order untuk kita nak tahu benda ni ori ke tak ori, first kita kena tahulah yang original tu macam mana. Okey, so kat tangan saya ni yang original yang berharga 27,000. Satu, kita boleh tengok dia punya finishing dia. Yang first kita tengok kat BB. So kat BB ni yang ori sepatutnya dia akan sama dengan dia punya spec dekat website lah. Okay, contoh ni kalau macam sini dia kata pakai press fit, so sini pun bentuk press fit dan dia punya finishing dia ni akan kemas. So kalau yang fake dia silap-silap dia tak pakai press fit, tiba-tiba dia jadi threaded. Tu dah tak ngam kat situ. Lepas tu kalau dalam ni kita boleh pakai jari, kita boleh rasa dia punya finishing tak cantik. Lepas tu ada benda kasar-kasar kat dalam ni, semua boleh rasa. Okay, lepas tu yang keduanya kita boleh tengok dekat dia punya finishing dekat dia punya brake caliper kat hujung ni dengan dia punya headset kat dalam ni. And then yang paling obvious dia punya cat finishing tu. Contohnya macam ni, yang ni kita naked carbon. Naked carbon maksud dia tak ada cat atas carbon. So yang fake tu kadang-kadang dia nak tiru. Okay, dia fake ni dia boleh tiru daripada luaran je. Okay, so dia tirulah color cat ni. So tone ni mungkin tak sama, tapi dari jauh nampak lebih kurang sama lah. And then kita boleh tengok kat bawah ni. So setiap frame dia akan ada serial number kat bawah ni. Kita tak kisahlah apa-apa brand. Okay, sekarang ni serial number even yang fake pun dia orang boleh tiru. Kalau frame yang ada stiker UCI pun dia boleh tiru. Stiker yang UCI ni ada nombor serial number ni. Okay, yang ni yang paling tepat yang kita boleh check dengan brand tu punya HQ. For example, kalau macam frame ni dia punya serial number dia 123456. Okey, so kita boleh check dengan kita punya stock punya HQ kat Jerman. Dia akan beritahu, okey, frame F3 123456 ni hantar dekat distributor di Malaysia. Okey, contoh yang fake, contohlah kalau dia frame sebiji macam ni, tapi instead of harga 27,000 dia jual RM5,000 je. Okey, so dia punya serial number dekat sini mungkin dia buat dia akan jadi mungkin bukan 1346, dia tak register. Okey, so seller tu dia cakap, ini sebenarnya keluar daripada kilang China, keluar pintu belakang lah, apa story macam tu kan. Okey, benda macam ni dalam basikal tak ada, sebab semua frame ni kena lalu QC proses. Kalau macam stock kena lalu QC proses dia kat Jerman, dah lepas yang register baru keluar kat distributor. Macam kalau kat sini dekat One Cycling Industry lah, so Lion Brand adalah distributor dia orang kat mana-mana. Dari situ kita boleh tahu exactly kat mana dia punya originality dia. Okey, and then yang paling senang nak tahu frame ni, was-was nak beli original ke tak original, pergi je kat mana authorized dealer ataupun distributor yang list dekat website brand tu, itu yang paling selamat. Kalau beli let's say dekat bukan kedai yang authorized dealer atau distributor, dia claim yang tu ori tapi dia tak boleh produce receipt original ke apa, yang tu risiko masing-masing. Okay, so kenapa kita takut pakai frame yang fake ni? Satu, sebab yang original ni semua dia dah pergi semua test untuk nak test dia punya ketahanan lasak frame ni. So bila kita kayuh kat luar, kita kayuh laju kadang-kadang, and then dia punya tendency nak breaking point tu tinggi, sebab dia just tiru luaran je. Yang kat dalam yang dia tak boleh tiru, macam carbon material apa yang original pakai, lepas tu carbon layout, macam mana dia susun carbon tu original dia tak boleh tiru. Dia punya riding character dia pun tak sama yang macam ori lah, mata-mata tiru luaran je. So contoh dia okey, kalau kita pakai yang frame yang fake, BB kat sini, patutnya kalau yang original ni, kalau frame macam ni dia sangat-sangat stiff. Okay, stiff ni maksud dia stiff to weight ratio ni, kalau kita tekan frame tu dia tak flat. Okey, kalau yang fake mungkin kita kayuh frame tu dia bergoyang, sekarang kita tekan lambat pergi, dia lambat respon, sepatutnya tak jadi macam tu. Okey, itu satu. Okey, lepas tu nombor 2 nya yang selalu yang jadi contohnya dekat FD mount ni, okey, dengan AD mount, kadang-kadang yang fake ni longgar, loose. Okey, lepas tu kat dia punya bottle case mount ni tak sama size dengan original. And then yang paling obvious dia punya overall punya riding character. Benda-benda nak say macam down tube, top tube ni sepatutnya original dia boleh absorb impact. So yang fake tu silap air bulan patah dua. Padahal langgar bump je. So nasihat saya lebih baik beli frame yang mampu milik, tak kisah apa brand, janji original. Biar murah janji selamat. Jangan nak murah tapi tak selamat, tak berbaloi. So sekarang ni kita nak cakap pasal reset ataupun rim. Macam mana nak kenal rim yang ori, rim yang fake. Contoh kat saya ada 2 jenis rim. Ni yang standard punya rim pakai banyak spoke. Okay, so yang ni yang special jenis sikit lah. Ini kita panggil full monocoque
carbon wheelset, barang ni pun sangat-sangat mahal lah. Contoh macam kat saya ni, satu rim dah berharga dekat 20,000. Okey, contoh dia ni rim yang handmade. Dekat sini dia akan tulis tau. Contoh dia macam yang ni handmade daripada Austria. Macam mana dia orang nak counter barang-barang yang fake? Dalam rim ni akan ada satu RFID chip. Kita boleh scan, kita tahu siapa buat, bila buat, tarikh bila. Okey, so kat sini pun ada orang sign. Dia tulis kat sini. Okey, tension berapa pun semua by hand. Okey, so ni yang special. And then dia ada dia punya serial number kat sini lah. So yang ni yang boleh kata so far tak jumpa lagi dalam market orang jual fake. Tapi saya rasa kalau dia orang nak tiru, one day mungkin boleh. Okey, yang banyak yang case yang ada jual fake ni yang jenis macam ni. So ni Zentis Squad SL. Contoh dia ni, okey, macam mana yang fake rim dia orang boleh tiru. Contoh dia rim ni, sebab dia orang ada rim yang kosong. Lepas tu benda-benda finishing ni dia orang boleh letak stiker. Okey, so dia orang boleh trace tiru balik ke yang macam ni, yang macam original ni. Apa lagi yang dia orang boleh tiru? Okey, hub ni pun dia orang boleh tiru dia punya dari segi luaran, rupa dia macam mana. Okey, tapi apa yang dia orang tak boleh tiru ialah satu, apa material dia orang ni pakai, apa ratio pakai, dia orang tak boleh tiru. Contoh dia kalau rim ni sangat-sangat stiff, dia tak boleh dapat, bila kayuh tu tak boleh dapat the same stiff yang macam yang original. Tu dia akan flag. And then kalau rim brake, dia punya braking surface tu, kalau yang ori memang tahan lasak, tahan panas. Yang tak ori tu downhill lama sikit, panas, lepas tu menggelembung. Tu satu dah. Even yang ori pun boleh menggelembung, apatah lagi yang fake. Lagi senang. Lepas tu yang nombor keduanya, hub. Okey, hub ni hub yang mahal. Okey, so yang fake dia orang just boleh tiru kat luar je, kat dalam dia punya apa size bearing, apa teknologi pakai, dia orang tak boleh tiru. Okey, so for example kalau macam rim ni 14,000, tiba-tiba dia jual 4,000, 3,000, pandai-pandai lah. Rim ni antara aspek safety yang sangat-sangat penting selepas frame lah. Sebab benda ni berpusing, kita depend on benda ni. Let's say kita tengah downhill speed, tak payah cakap lah 90 ke apa, tengah-tengah pusing ada jadi case rim ni terus bengkok. Lepas tu apa jadi? Patah. Memang scary benda ni. Kalau tanya saya, beli yang mampu milik dengan apa yang anda mampu sekarang, rim yang original ada semua macam RM1,000 sampai 10, 20,000, 30,000. So tengok poket masing-masing, beli yang ori. Kata-apa jangan terkena lah dengan orang-orang yang nak jual fake ni. Unless dia sendiri dah beritahu benda tu dia jual fake, anda yang beli juga, tu urusan choice tu masing-masing lah. So first thing, kalau nak inspect, the best way is pergi kat official punya website, tengok yang original yang macam ni, dia punya lebar dia macam mana, okey, apa hub dia pakai macam mana. Okey, lepas tu baru kita tengok yang orang yang jual fake tu. Definitely dia orang tak boleh tiru 100%. Dia orang boleh tiru finishing luar je. Lepas tu dari situ kita boleh ukur lah. Contoh dia kata kat dalam ni, dia punya internal width dia let's say 26mm. Tiba-tiba kita ukur yang fake tu 23. Something wrong. Tu dah menunjukkan lah apa yang fake, apa yang ori. Tengok kat website. Okey, so sekarang kita cakap pasal helmet pula. Yang ni paling banyak sekali kita jumpa dekat online yang jual fake helmet. Okey, ni contoh-contoh helmet yang ori. Macam mana kita nak tahu helmet tu ori ke fake? Okey, first kita tengok macam biasa, tengok dia punya finishing dia. Finishing yang original dia memang kemas. Contoh dia kas Proton yang harga 1,300. Ada orang jual fake, contoh dia dalam RM300 je. Okey, alright. So macam mana kita nak tengok yang dia punya features dia yang original? Contoh dia, okey, bawah ni helmet Italy pakai kulit original, kulit betul So yang fake tu dia pakai material yang macam kulit. So apa yang akan jadi? Benda ni pakai kejap tiba-tiba nanti dia akan terkoyak, terkopek. Material kulit anda tahulah macam mana kan. So first dia tak pakai kulit. And then second thing, dia punya finishing stiker ke apa ni boleh rasa kasar ni. Ni kalau saya tak jari ni tak rasa. So dia punya kemasan dia tu lain lah. And then of course ada helmet, dia punya teknologi ni dalam safety is slightly different. Okay, yang macam ni dia tak pakai MIP, tak pakai MIPS. Ada brand dia pakai MIP. So dalam ni padding dia kita boleh pegang rasa yang ori macam mana. Dekat sini adjuster knob dia macam mana. Okay, dia orang boleh tiru tapi dia orang tak boleh tiru finishing 100%. And then bila pakai tu dia kasar. Kadang-kadang size pun tak sama. And then sama juga whatever brand. Contoh dia macam kat sini kita ada Abus. So Abus punya teknologi lain sikit, dalam pun lain. So sizing pun lain. Macam mana kita nak kenal? Satu, harga. Contoh harga 1,300 tiba-tiba jual 400 tu confirm.com yang tu fake. And then kenapa kita takut pakai helmet fake ni? So sekarang saya cerita daripada saya punya pengalaman sendiri Okey, 3 tahun lepas saya ada crash kat Terjaya. So nak jadi cerita, orang depan saya tu rim belaga dengan orang depan dia, tiba-tiba dia terpelik jadi macam ni. So orang belakang tengah laju, so hentam dia. Apa jadi cerita dia, kebetulan rider tu dia pakai helmet yang tak original. So helmet ni kerja dia bila jatuh nak absorb impact. Kalau helmet ni bila kita jatuh tak absorb impact, kepala kita yang absorb impact tu. Tu yang berlaku teruk lah, ada head concussion lah. Helmet ni sepatutnya bila dia absorb impact dia akan pecah ataupun dia akan kemek sebab dia nak absorb impact. Helmet yang tak ori, sebab dia orang boleh tiru luaran je, tapi dari segi komponen dalam ni dia orang tak boleh tiru. Apa yang jadi, helmet tu dia sebiji keras macam ni juga bila jatuh. Kepala kita yang gegar. Bila jadi cerita saya yang crash tu, budak tu what happen, helmet tak pecah, so keluar darah kat telinga, mulut berbuih. Masa tu memang kita takut lah. Bila jadi macam ni sangat tak berbaloi sebab kepala kita tak ada spare part. Helmet ni nombor satu lah safety. Basikal murah ke mahal mesti pakai helmet, dan helmet tu biarlah yang original. Kalau nak beli ni of course tengok kedai mana yang original. Kalau kedai tu cakap fake, pandai-pandai sendiri. Pada seller yang kat luar yang dia jual yang fake item, please tolong cakap benda tu fake. Jangan
tipu orang baru. Contoh dia kalau macam newbie, dia orang tak tahu, dia ingat OEM tu ori. Kita kenalah beritahu dia orang kalau jual fake, beritahu fake awal-awal, so that customer pun tahu, and then buyer pun kenalah cerdik. Kita nak kayuh lama, nak kayuh long term. So fashion, kalau macam beli baju jersey fake tak apa, tak kisah pun, tak kisah, sebab jatuh pun tak kisah sangat. Ni benda yang safety ni yang penting. Okay, so basikal ni dia punya harga dia semurah-murah, basikal RM1,000 sampai semahal RM100,000 pun ada. So yang kat luar sana jangan takut, even yang original, yang murah pun ada mampu milik. Okay, of course kena tengok the correct brand lah. So contoh-contoh dia basikal brand yang RM3,500 cakap sini, macam kadang kita jual Megamo. So dia memang daripada China, quality dia, harga dia, janji dia original. Contoh dia macam helmet, ada helmet yang semua murah RM200-300 original, tak apa, pakai beli macam tu dulu, jadi ada. Sama juga macam rim, ada rim yang semua murah RM500, RM1,000. Okay, itu pun tak apa, jadi dah boleh start beli. Okay, orang main basikal ni kata apa hobi ni mahal, kena spend banyak-banyak, RM2,000-3,000 pun dah boleh start. Bajet tu subjektif, pulang kepada masing-masing. So yang penting beli dengan bijak, tu yang terbaik.